benda harus ni, mungkin ni, benda jaiz ni, ialah tiap-tiap barang yang harus adanya ada barang dan tiadanya tiada barang. Itulah mungkin. Bila sebut mungkin, bila sebut makhluk, bila sebut apa lagi? Jaiz, ialah tiap-tiap barang yang harus yang kita terima akan adanya ada barang tu. Dan kita terima juga tiadanya tiada barang. Ada tu lagi nak masuk, nak suruh jadi menyeluruh. Maknanya mungkin-mungkin ni ialah barang yang harus, yang terima berlakunya ataupun terima sungguhnya sungguh barang, ataupun doknya dok barang. Supaya kita masuk menyeluruh, dia panggil. Supaya jami'. Kerana di hukum akal dulu bahas belaka dah benda ni. Kalaulah kata mungkin tu benda yang kita terima ada dan tiada saja, maka tak termasuklah petok, bulat, pecah, tergolek, musing. Tu semua panggil benda sungguh. Maka tu sebenarnya masuk di dalam kata mungkin juga tu. Dia panggil benda baru majazi. Adapun benda baru hakiki, ni pesing benda ada ni, kita zat kita ni, benda baru hakiki dia panggil. Takrif dia nya, benda baru hakiki ni apa? Maujudun ba'da adami. Itu panggil mungkin hakiki. Benda baru hakiki. Benda yang ada selepas daripada tidak ada. Dulu kita tidak ada. Tidak ada. Jadi baru ada. Kita ni panggil mungkin. Mungkin apa? Mungkin hakiki. Ada satu laginya, mungkin ataupun benda baru. Benda baru majazi. Apa takrif dia? Mutajaddidun ba'da adami. Benda baru datang, bangsa kedatangan je. Selepas daripada sebelumnya tidak berlaku, tak ada. Mana? Luruh, bergolek. Dulu tak berlaku. Baru bergolek, baru berlaku. Itu pun masuk di dalam kata benda baru juga. Peta, tu semua panggil benda baru. Itu panggil mungkin. Maka benda-benda ni lah maknanya harus di Allah Ta'ala nak buat tiap-tiap mungkin ataupun meninggalkan perbuat mungkin. Harus. Kalau kita teruk lagi tu, adakah Allah Ta'ala buat petok, buat bergolek, buat benda-benda sungguh tu, tu dia panggil benda tikam turuk. Contoh, kita nak buat frame. Frame tu benda ada. Maka kita buatlah frame. Bila kita buat frame, adalah petok di frame tu. Ataupun adalah bulat di frame tu. Dah kita nak buat bulat, betul bulat. Maka frame bersifat dengan bulat. Bulat tu, benda sungguh. Adakah diri bulat? Tak ada. Kita buat ke tak bulat tu? Tak buat. Buat frame. Tapi kita nak buat frame, dia tikam turuk juga. Baru datang juga benda tu, bulat tadi tu. Asalnya bukan buat bulat. Buat frame. Tapi bulat tu tikam turuk. Datang juga dia. Manakala kita buat frame tadi. Itu panggil benda mungkin semua tu. Itu sifat harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalil dan bermula dalil atas demikian itu, demikian harus Allah Ta'ala tu memperbuatkan atau meninggalkan tu. Dan bermula dalil, yakni dan bermula dalil yang menunjuk atas demikian itu, demikian harus Allah Ta'ala nak memperbuatkan ataupun meninggalkan mungkin tu. Dalil dia ni
bahawasanya jika wajib atas Allah Ta'ala, fardu takdirlah, jikalaulah Allah Ta'ala tu wajib buat. Jika wajib atas Allah Ta'ala tu wajib memperbuatkan sesuatu daripada mungkin ni, atau meninggalkan dia kan memperbuat daripada sesuatu daripada mungkin ni. Sekira asalnya Allah Ta'ala wajib. Kita tilik asal sekiranya fardu takdir ni. Kok kita nak iktikadnya tadi, harus Allah Ta'ala buat ataupun tinggal. Ni fardu takdir jika wajib atas Allah Ta'ala buat sesuatu di asal lagi. Ataupun wajib atas Allah Ta'ala tu meninggalkan daripada buat sesuatu daripada mungkin. Maka jadi bagaimana? Nescaya jadilah yang jaiz itu, yang harus tu. Kalau kita kata harus bagi Allah Ta'ala nak buat, ataupun harus bagi Allah Ta'ala nak tinggal tu, tukar jadi wajib. Jadi wajib. Wajib atas Allah Ta'ala buat, ataupun wajib atas Allah Ta'ala tu tinggal. Jadi tukar kepada wajib. Seolah-olahnya maknanya menjadi satu tekanan atas Allah Ta'ala kena buat benda tu. Mungkin tadi tu. Sekiranya Allah Ta'ala wajib buat, atau jadilah yang jaiz itu, ataupun jadilah yang harus asalnya tadi tu jadi mustahil. Ni tilik pada mana tu? Tilik pada kata sekira Allah Ta'ala wajib meninggalkan daripada buat. Maka bila Allah Ta'ala menjadi satu tekanan atas dia, kena tinggal daripada benda ni, maka jadi mustahil Allah Ta'ala tu buat. Jadi kan, kalau Allah Ta'ala tu wajib buat ataupun mustahil buat, keluar jalan dianya, kalaulah Allah Ta'ala wajib pada asal lagi kena buat makhluk ni, maka wajib-wajib ni benda tak terima tak ada. Itu wajib. Wajib pada akal. Sekira Allah Ta'ala wajib buat makhluk, contoh. Jika sekira, maka wajib pada akal ni ialah benda tentu ada tak kali. Benda tentu ada. Maka jadi makhluk ni kena ada, tentu kena ada. Bila kena ada? Qadim lagi kena ada. Kerana wajib akal yang zati tak terima, maknanya kena ada tu kena qadim. Kena qadim. Kerana takrif wajib akal benda tentu ada, tak terima tak ada sama sekali. Maka makhluk jadi kena ada qadim. Situ mustahil dia. Situ akal kita tak boleh terima tu. Jadi makhluk-makhluk ni kena ada qadim. Maka terbatal dia, palsu. Makhluk ni kena ada qadim sebagaimana zat Allah, sifat Allah. Sebab apa? Nyata di kita, contohnya orang yang sudah berkahwin, ada anak dah yang pertama, anak yang kedua, tak ada lagi anak yang kedua tu. Makhluk tu panggil anak yang kedua tu, tak ada lagi. Kalau ada qadim, ada dah kita. Tu dalil bagi kata palsu. Sekiranya wajib atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu buat makhluk ni. Wajib apa? Wajib akal yang zati. Apa wajib akal yang zati? Benda tentu ada, tak terima tak ada. Lain dengan wajib akal yang muqayyad. Waktu lain. Wajib akal yang muqayyad yang kita bahas dah dulu di hukum akal, seperti maknanya jirim. Jirim. Akal kita ni, maknanya jirim, tiap-tiap benda ada yang berjirim mesti mengambil tempat ataupun ruang kosong. Itu wajib akal yang muqayyad. Ada pohon ni wajib akal yang zati, serupa dengan zat Allah Ta'ala tu. Tu wajib akal yang zati ada dia.
Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tu wajib akal yang zati. Sebagaimana kita bahas di nama Allah. Allah tu apa? Ialah satu nama. Nama bagi siapa? Nama bagi zat Tuhan kita. Zat Tuhan kita tu yang wajibil wujud. Tu, wajibil wujud tu. Yang mesti ada dia. Tak terima tak ada sama sekali. Tak terima tak ada sama sekali bila? Dulu. Dan kini. Dan selama. Dengan maknanya tak terima tak ada sebelah dulu. Tak ada sebelah akan datang. Tak dikapit oleh dua ketiadaan. Atau panggil mesti ada. Wajibil wujud. Kaki kita ada hukum tu. Wajibil wujud tu. Wajib oleh ada tu wajib apa? Wajib akal yang zati. Maka Allah Ta'ala qadim. Ni, sekira Allah Ta'ala bukan harus buat mungkin. Bukan harus nak meninggal mungkin. Maka keluar natijahnya wajib atas Allah buat. Wajib pada akal yang zati. Maka bila kata wajib akal yang zati, takrif dia tadi membawa kepada makhluk semua ni qadim. Maka palsu makhluk ni qadim. Itu jalan kita fikirnya. Itu jalan kita fikir. Maka terbatas. Palsu belawak. Maknanya makhluk ni qadim. Atau jadilah yang jaiz, yang harus pada asalnya tu jadi mustahil. Ini tilik pada kata sekira wajib atas Allah Ta'ala meninggalkan daripada buat mungkin tadi tu. Sekira Allah Ta'ala wajib meninggalkan mungkin, maka mustahil lah nak ada mungkin ni. Tiba-tiba ada mungkin. Tak ke belawak gitu. Ni ada ni. Inilah dalil kata palsu mustahil atas Allah Ta'ala nak meninggalkan daripada buat makhluk mungkin ni. Maka keluarlah natijahnya harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifat dia nya buat mungkin ataupun dia nak meninggalkan mungkin. Harus saja, bukan wajib, bukan mustahil. Tu. Maka diketahui, difaham maknanya. Maka difaham daripada demikian itu, demikian kata harus sahaja Allah Ta'ala nak memperbuatkan mungkin ataupun nak meninggalkan mungkin. Faham daripada situ bahawa Allah Ta'ala itu tiada wajiblah atasnya, atas Allah Ta'ala. Bukan tekanan atas Allah Ta'ala memperbuatkan sesuatu daripada mungkinan. Maka bukanlah, bukan wajib bagi Allah Ta'ala nak buat daripada makhluk ni. Bukan wajib, harus saja di dia. Faham daripada sifat harus tadi. Bersalahan, tak serupa, tak sama bagi Mu'tazilah. Pada kata mereka itu Mu'tazilah. Di sisi i'tiqad mereka itu Mu'tazilah, wajib atas Allah Ta'ala memperbuatkan solah dan aslah. Ini ada pun kita ahli sunnah wal jamaah, solah kita panggil yang baik, aslah yang terlebih baik. Itu dia terjemah dah. Solah ni benda baik, aslah benda yang terlebih baik. Isim tafdil, benda yang terlebih baik, aslah. Maka solah dan aslah di sisi kita ahli sunnah wal jamaah harus saja Allah Ta'ala nak buat dia. Kerana masuk di dalam kata mungkin. Sebaliknya, di sisi Mu'tazilah, mereka tu berpegang di dalam hati dia wajib atas Allah Ta'ala buat solah dan aslah. Wajib di dia. Di sisi siapa? Mu'tazilah. Apa solah? Apa tu aslah? Artinya, arti solah dan aslah tu ialah yang baik, iaitu solah, dan yang terlebih baik, iaitulah aslah.
Maka wajib atas Allah Ta'ala buat benda baik, buat benda yang terlebih baik. Siapa? Di sisi Mu'tazilah. Maka harus ni apa? Maka tafriq bagi kata tiada wajib. Tiada wajib pada kata Nuh. Maka diketahui daripada demikian itu, demikian harus Allah Ta'ala nak buat mungkin atau meninggalkan mungkin. Faham daripada situnya bahawa Allah Ta'ala tu tiada wajib atasnya. Tu tafriq, tiada wajib yang tu. Tiada wajib atasnya, atas Allah Ta'ala memperbuatkan sesuatu daripada mumkinat. Maka situ. Bukan kata tafriq bagi kata bersalahan bagi Mu'tazilah. Adapun Mu'tazilah kata bukan tafriq situ. Tafriq pada kata tiada wajib. Maka ni hak kita ni, hak ahli sunnah wal jamaah. Maka harus jah baginya, bagi Allah Ta'ala tu memperbuatkan keduanya, kedua solah dan aslah. Ini di sisi kita. Dan ketiadaan memperbuatkan keduanya, kedua solah dan aslah. Ini di sisi ahli sunnah wal jamaah. Tak sama dengan Mu'tazilah tadi. Adapun Mu'tazilah wajib atas dia buat solah dan aslah. Adapun di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala nak buat solah dan aslah tu, nak buat pun tak apa, nak tinggal pun tak apa, solah dan aslah. Masuk dalam kata benda mungkin, benda haru. Apa tu solah? Dia nak menerangkan kepada kita apa tu solah. Dan solah itu, dan bermula solah itu ialah barang yang membutuli fasad, barang yang melawani fasad. Solah-solah ni yang baik. Yang baik ni ialah benda yang membetuli fasad, benda yang melawani fasad. Sekiranya benda yang membetuli fasad. Contoh dia apa benda yang melawani fasad? Seperti iman. Iman pada membetuli kufur. Iman tu solah. Maka iman pada melawani kufur. Iman pada diadukan dengan nisbah kufur. Maka iman tu solah. Kufur benda fasad. Benda rosak. Benda cemar. Benda keji. Maka iman tu solah, benda baik. Maka diadukan dengan kufur. Kufur tu benda tak comel, benda jahat, benda keji. Maka di Mu'tazilah maknanya wajib atas Allah Ta'ala buat iman tu. Kerana di dia tadi pegangan dia wajib atas Allah buat solah. Maka wajib atas Allah Ta'ala menjadikan di seseorang manusia tu iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala begitu, Allah Ta'ala kehendaklah akan iman. Maka bila mana Allah Ta'ala kehendak kepada iman, Allah Ta'ala tentu iman. Kalau kufur, Allah Ta'ala tak buat. Itu di sisi Mu'tazilah. Wajib atas Allah Ta'ala buat iman. Kerana wajib di dianya buat solah. Adapun kufur, Allah Ta'ala tak buat di dia. Di sisi Mu'tazilah. Dan sehat pada membetuli sakit. Sehat tu panggil solah. Pada membetuli, yakni pada melawani sakit. Tu sehat, solah, sakit tu fasad. Maka Allah Ta'ala buat sehat. Wajib Allah Ta'ala buat sehat di seseorang tu. Maka Allah tak buat sakit tu. Kerana sakit-sakit ni benda keji. Kerana di sisi mereka tu, Mu'tazilah, akal semata-mata di dia. Comel buruk, akal. Quran ke belakang. Akal dulu. Maka di dia keluarlah natijahnya wajib atas Allah Ta'ala buat solah. Dan aslah pula. Dan bermula aslah barang yang membetuli solah.
Aslah ni benda yang terlebih baik. Apa benda yang terlebih baik? Ialah barang yang melawani solah. Misal, seperti memberi makan akan seseorang dengan makanan yang sedap. Itu panggil aslah. Beri makan makanan yang sedap. Beri chicken chop, beri lamb, kambing dan sebagainya tu. Beri makanan yang sedap. Beri ikan siakak steam. Tu panggil aslah. Pada membetuli, pada melawani, jika diadukan dengan memberi makan makanan yang tiada sedap. Makan nasi dengan budu saja, makan nasi dengan ikan goreng saja, itu solah. Adapun aslahnya, kalau diadukan dengan makannya budu, aslahnya makan ayam, makan nasi dengan lauk-lauk yang sedap, itu panggil aslah. Maka wajib Allah Ta'ala buat aslah tadi. Ni jadi pening ni, Mu'tazilah ni. Pelik dia. Maka Allah Ta'ala meninggalkan buat solah di sisi aslah tadi. Ni jadi pening dalam masalah ni di sisi Mu'tazilah tadi. Sedangkan kita maklum, tengok pelajar pondok kita. Makan makanan yang tak sedap. Tu Allah Ta'ala buat solah. Bukan kata wajib atas Allah Ta'ala buat aslah kena makan chicken chop kita, maknanya ada solah. Lepas tu ada orang yang tak beriman. Tu jadi dalil. Maknanya di sisi ahli sunnah wal jamaah, maknanya harus saja Allah Ta'ala nak buat solah, nak buat aslah. Dan kata kil, kata pendapat yang lemah di sisi puak-puak Mu'tazilah lah. Apa kata kil? Kedua solah dan aslah tu. Bermula kedua solah dan aslah tu ialah perkara yang satu saja. Benda tu lah. Aslah dengan solah tu sama saja. Ini di sisi Mu'tazilah. Adapun kita di sisi ahli sunnah wal jamaah harus saja masuk di dalam kata perkara mungkin benda tu. Maka di sinilah maknanya pada masalah aslah dan pada masalah solah dan aslah terjadinya beberapa sebab ataupun punca bagi iftiraq, bagi bercerainya Syekh Abi Hasan Al-Ash'ari kita. Syekh Abul Hasan Al-Ash'ari. Dia bercerai daripada guru dia, iaitulah bapa tiri dia, iaitulah Abu Hashim Al-Jubba'i. Di masalah solah dan aslah ni, di antara salah satunya perkara yang muskil yang dia lawan pula tok guru dia. Ini menjadi dalil kepada kita, maknanya guru-guru ni bukan semata kita hanggup saja, tidak. Kena tengok apa yang dia kata. Jangan semata angguk dak. Kena healing jaga-jaga. Bila sekira salah. Ni dak meta-meta maknanya kita mengaji dengan dia. Dia kata maknanya tak boleh takwil. Kalau takwil jadi Mu'tazilah. Kita pun juga. Penjilat dia juga, bela juga. Terai-terai salah. Maka benda salah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Benda salah, maknanya tak boleh kita nak bersekutu dengan dia. Tidak ada ketaatan bagi makhluk tu pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya Abul Hasan Al-Ash'ari, dia lawan balik tok guru dia. Bahkan bapak tiri dia tu Al-Jubba'i. Dalam masalah mana? Salah satunya dalam masalah solah dan aslah. Ini disebut di dalam kitab Jauharutut Tauhid. Ada dalam kitab Hasyiah Baijuri. Ini cerita. Pada satu hari, di dalam keadaan Abul Hasan Al-Ash'ari di dalam majlis guru dia Al-Jubba'i tadi, lalu berkatalah Abul Hasan Al-Ash'ari. Dia kata, dia tanya kepada guru dia Al-Jubba'i tadi, ma taqulu fi salasati ikhwah. Hei guru, apa engkau nak kata pada masalah 3 orang adik-beradik ni?
Lalu tu kata dia, yang pertamanya, mata ahadahum kabiran muti'an. Salah seorang daripada mereka tu, daripada 3 adik-beradik tu, dia mati hal keadaan dia mati tu tua, berumur. Lagi pula dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak mula-mula. Wal akharu, anak yang kedua. Manakala dia hidup pula, lalu tu dimatikan dia dalam keadaan tua sebagaimana abang dia yang sulung tadi. Tapi yang ni mati dalam keadaan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu, ada pun yang bongsu pula, yang ketiga pula. Dia mati saghiran. Dia mati dalam keadaan budak lagi, kecil lagi. Belum balik lagi dia mati. Ini 3 beradik ni. Yang pertamanya, hok sulung sekali maknanya, dia mati besar, tapi dalam taat kepada Allah. Yang kedua, dia mati besar dah, tapi hok ni derhaka kepada Allah. Yang ketiga mati kecil lagi, belum balik lagi. Tu. Ni persoalan yang menjadi kemusykilan. Dia tanya kepada guru dia. Faqala, maka jawablah Al-Jubai. Faqala fi jawab, maka dia jawab Al-Jubai tadi. Al-awwalu yusabu bil jannah. Hok sulung tu, hok mula-mula tadi tu, orang pertama tu yang mutanya tadi tu, jawapan bagi Al-Jubai guru dia terhadap anak murid dia Syekh Abi Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dia kata yang pertama tu yusabu, dia diberi pahala oleh Allah Taala. Manakala diberi pahala di akhirat bil jannah, masuk dalam syurga. Diberi pahala dengan syurga, dengan diberi syurga. Itu yang mula-mula. Kerana dia mati dalam keadaan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mati dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasani, yang kedua pula, yu'aqabu bin nar. Ada pun yang kedua yang kata dia mati besar dalam keadaan dia mati yang sudah besar dalam usia tua, tapi dia derhaka kepada Allah. Yang kedua ni, dia mati, dia maknanya jawapan bagi Al-Jubai, dia diazab oleh Allah Taala dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Diberi dosa, diazab dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia derhaka kepada Allah. Dia mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu, adapun yang ketiga, hok mati kecil tu, la yusabu wa la yu'aqabu. Adapun yang ketiga tidak diberi pahala dan tidak juga diseksa. Tu yang ketiga, hok mati kecil yang belum balik tu. Lalu tu faqala lahu al-Asy'ari. Lalu berkatalah baginya, bagi Al-Jubai oleh Al-Asy'ari, oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, fa in qala salisu. Kalaulah begitu, kata Abu Hasan Al-Asy'ari kepada Al-Jubai, sekiranya begitulah jawapannya, hei Tok Guru, apa nak kata sekiranya yang ketiga tu, budak kecil tadi tu, di akhirat kelak dia dakwa Allah Ta'ala, dia bangkit lawak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mempersoalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, hei Tuhanku, lima amattani saghiran, kerana apa engkau maknanya mematikan aku hal keadaan aku kecil ni, belum balik ni, kerana apa? Wa ma abqaitani fa'uti aka fa'adkhulal jannah. Dan kerana apa engkau tidak mengekalkan aku ni
dalam keadaan aku taat padamu. Sebab apa mu tarik awal aku? Apa salahnya? Maknanya mu memperbesarkan aku, mu panjang kau umur aku, jangan tarik lagi nyawa aku, tapi membuat aku ni dalam keadaan aku ni besar dalam keadaan taat kepadamu. Lalu tu dengan sebab tu fa'adkhulal jannah, maka aku dapat masuk ke dalam syurgamu. Maknanya Tuhan, ni mu letak aku ni mati awal. Tak diberi pahala, tak juga diseksa, tak masuk syurga, tak juga masuk neraka. Oh, tak ada gini maknanya. Ni mana aslah tadi tu? Mana solah ni? Tu. Maza yaqulu rabbi. Lalu tu Abu Hasan tanya, maknanya Abu Hasan tanya kepada Al-Jubai, Tuhan nak jawab apa bagi persoalan budak kecil tadi? Masalah tadi. Kata Al-Jubai, faqala yaqulu rabbu, berkatalah Tuhan kita pada budak tu, inni a'lamu annaka law kabirta asaita. Aku tahu, katanya Allah Subhanahu wa taala kepada budak tu, jawapan Allah ni, jawapan bagi Al-Jubai ni. Dia kata, aku tahu, sekiranya kalau mu besar, mu akan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatadkhulan nar, maka aku akan letak mu dalam neraka. Maka fakanal aslaha laka antamuta sawiran, maka yang terlebih baiknya mu ni aku matikan dalam keadaan mu kecil lagi. Lebih baik hak tu, dia kata. Tak apalah, jawapan tu lepas. Jawapan tu masuk akal maknanya. Lalu tu kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari lagi. Tak apalah, yang tu benar dia maknanya. Hak ni pula. Fa in qala sani. Kata pula abang dia hak tengah, yang kedua tadi. Yang mana dia mati dalam keadaan besar, dia derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ni maknanya boleh tanya, mempersoalkan kepada Allah Subhanahu wa taala pula. Apa dia kata? Ya Rabbi, Tuhan, lima lam tumitni saghiran fala adkhulan nar. Tuhan, kerana apa mu tidak matikan aku kecil seperti adik aku tadi yang kecil tu? Maka menyebabkan aku tidak akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab ni yang terlebih baik bagi aku. Katanya anak yang kedua tadi, yang kedua tu mati besar tapi dalam keadaan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, apa tak buat aku macam adik aku tadi? Tak masuk syurga, tak masuk neraka. Ni membesar aku, hak keadaan aku ni derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tu disoal pula kepada Al-Jubai tadi, maza yaqulu rabbi. Tuhan nak jawab apa pula ni? Katanya Abu Hasan Al-Ash'ari kepada Al-Jubai. Lalu tu senyap Al-Jubai, guru dia. Fabuhital Jubai, maka tercenganglah, terngangurlah, tergagu-gagulah kepala Al-Jubai, tak boleh nak jawab apa. Fatarakal Al-Ash'ari mazhabahu washtaghala huwa wattiba'u bi'ibtali ma zahabat ilaihi al-Mu'tazilah. Mana kalau begitu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari pun mulai daripada saat tu dia pun tinggal, dia pun bercerailah daripada mazhab dia yang sebelum ni, iaitulah mazhab berfahaman Mu'tazilah. Lalu tu dia duk bersibuk dengan pengikut-pengikut Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, tulis kita buat pemikiran-pemikiran maknanya untuk ibtal, untuk membatalkan apa yang dikatakan fahaman-fahaman Mu'tazilah tadi. Sebelum ni, maknanya sebelum dia berbahas ni, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dia sudah bermimpi 3 kali dah. Bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila? Pada bulan Ramadan. Dia mimpi dah. Mimpi 3 kali dalam bulan Ramadan. Mafhumnya, maknanya Rasulullah bagi tahu kepada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dia sekarang ni duduk dalam keadaan akidah tak betul. Maka saranan daripada nabinya, maknanya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari inilah yang akan menegakkan, maknanya yang akan membetulkan di dalam bab akidah. Lalu tu yang ni salah satu daripada perkara-perkara yang dipersoalkan oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari terhadap guru dia yang salah tadi. Tu cerita dia. Habis.
Dan bersalahan qaul bagi Mu'tazilah. Pada kata mereka itu Mu'tazilah. Pada iktikad mereka itu Mu'tazilah. Wajib atas Allah Ta'ala membangkitkan segala Rasul alaihi mussalatu wassalam. Ini pendapat Mu'tazilah lagi ni. Maknanya bagi Mu'tazilah pendapat dia wajib atas Allah Subhanahu wa taala nak membangkitkan segala Rasul alaihi mussalatu wassalam. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah harus saja. Kerana apa? Rasul-rasul apa semua ni manusia. Masuk di dalam kata mungkin benda yang harus Allah Ta'ala nak buat ataupun nak tinggal. Itu tilik asalnya begitu. Adapun di Mu'tazilah wajib bagi Allah Ta'ala ni kena bangkit Rasul. Kerana apa? Kerana bangkit Rasul ni merupakan benda aslah ataupun benda solah, benda baik ataupun benda yang terlebih baik. Maka wajiblah bagi Allah Ta'ala bangkit Rasul. Sekira Allah Ta'ala tak bangkit Rasul maknanya jadi manusia tu duduk dalam keadaan sesat. Sebab itulah solah aslah di dia tu wajib, maka wajib juga di dia membangkitkan Rasul alaihi wassalatu wassalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun di kita harus saja. Dalih harus tengok ada di celah-celah Nabi Isa, maknanya selepas maknanya selepas diangkatkan Nabi Isa, celah-celah tu lebih kurang 500 tahun tak ada nabi, tak ada rasul tu. Kalau wajib ada, ni tak ada rasul, siapalah dibangkitkan pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu salah maknanya pegangan mereka ni. Maka ni tafriq bagi kata tiada wajib atas tadi. Ataf pada kata yang pertama tadi, atas tadi. Tafriq bagi kata tiada wajib atas Allah Ta'ala buat sesuatu daripada mungkinat. Maka harus bagi Allah Ta'ala membangkitkan mereka itu Rasul, dan ketiadaan bangkitkan Rasul. Ini di sisi kita ahli sunnah wal jamaah. Harus saja. Kerana nyata benda tu. Dan bersalahan lagi. Dan bersalahan pula. Dan bersalahan lagi bagi Mu'tazilah pada menafi mereka itu Mu'tazilah. Dia nafi akan memperlihat Allah Ta'ala akan zatnya zat Allah Ta'ala yang maha tinggi, yakni sama ada di dunia atau akhirat gitu. Ini di sisi pegangan Mu'tazilah. Dia menafikan. Dia kata mustahil Allah Ta'ala nak memperlihatkan zat dia bila di dunia dan di akhirat. Mustahil. Ni di sisi Mu'tazilah. Adapun di kita, maka harus bagi Allah Ta'ala, harus bagi Allah Ta'ala oleh bahawa memperlihat ia Allah Ta'ala akan zatnya zat Allah Ta'ala, beri lihat akan hambanya hamba Allah. Ini di sisi kita. Harus sahaja bagi Allah Ta'ala bahawa dia nak memperlihatkan, yakni dia nak beri nampak tu. Memperlihatkan, yakni Allah Ta'ala nak beri nampak akan zatnya zat Allah Ta'ala, beri lihat, beri nampak akan hambanya hamba Allah. Harus saja. Bukan mustahil tak. Tidak sebagaimana nak menolak bagi fahaman Mu'tazilah tadi yang kata mustahil lihat Allah Ta'ala. Adapun di sisi kita ahli sunnah wal jamaah harus boleh di Allah. Boleh ni di Allah ni harus bagi Allah. Bukan harus balik kita. Bukan harus sebelah kita. Oh, dalam syurga kelak maknanya nak tengok Allah Ta'ala. Lah tu dah. Harus bagi Allah. Sebelah Allah Ta'ala tu harus di dia nak mempernampakkan zat dia, nak akad hijab. Boleh hamba dia, hak dia tentu, hak dia nak tu, lihat dia. Lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus balik mana? Harus balik Allah. Bukan harus balik kita, tidak. Adapun Mu'tazilah mustahil.
Sungguh pun kata haruh, kata di sisi ahli sunnah wal jamaah tadi, tetapi tiada jatuh, tiada berlaku. Tetapi tiada jatuh, tiada berlaku melihat Allah Ta'ala di dalam dunia, yakni di dalam sedar. Dalam dunia dengan makna di dalam jaga, di dalam sedar. Tak jatuh, tak berlaku, tak biasa berlaku. Melainkan hok berlakunya bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berlaku di Nabi kita saja. Bila pada malam Isra, sebagaimana kita maklum itulah, maka telah melihat ia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu akan Allah Subhanahu wa taala, lihat nampak dengan dua mata kepalanya, kepala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu di dalam jaga, nampak tu dengan ketiadaan kaifiyah. Tak ada cara nampak Allah Subhanahu wa taala. Ni guru kita kata nampak melalui mata. Kelantan sebut nampak kuk mata. Tapi bukan lihat dengan biji mata, tidak. Tapi nampak kuk mata. Nampak melalui mata. Bukan lihat dengan biji mata. Sekira lihat dengan biji mata, di malam Isra' Mi'raj tu, maknanya berdepanlah, kerana mata kita ni duduk berhadapan. Tapi ni dah. Lihat Allah Ta'ala dengan makna nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Nampak maknanya melalui mata. Contoh, kita tengok satu-satu benda jauh, kita tengok. Nampak tak benda tu? Tak nampak. Tu, kita lihat tapi tak nampak. Yang kedua, cuba lihat benda ni. Kita pun lihat. Nampak. Tu, lihat. Nampak. Saat ni lihat, tak nampak. Yang ni nampak tanpa lihat. Tu. Tu kena fikir, maknanya begitu. Tanpa kaifiah, tu tidak mustahil lah. Maknanya tengok atas dunia pun Allah Ta'ala maknanya menyalahi adab dah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Nabi kata waktu dia sembahyang, demi Allah dia kata, aku nampak orang belakang aku ni sebagaimana aku nampak, aku lihat, aku paling. Sedangkan aku sekarang duduk kepala akunya ke arah kiblat. Tapi kata Nabi, demi Allah, aku nampak walaupun kepala aku ni, jasad aku berhadapan ke arah kiblat, aku nampak orang belakang aku sebagaimana aku berhadapan betul-betul dengan dia. Tu, mata Nabi kat depan. Tapi Nabi nampak. Ni di akhir apa ni? Di malam Isra'. Maknanya Nabi nampak melalui mata. Bukan lihat dengan biji mata. Dan bukan dalil. Maknanya Allah Ta'ala di atas arash. Maknanya di mustawa tu tidak. Kerana itu tempat bagi Nabi kita. Tempat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala begitu Allah Ta'ala buka hijab kepada Nabi kita boleh lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, boleh nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tempat bagi Nabi kita, bukan tempat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana peristiwa Nabi Musa itulah, berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di Bukit Tursina. Itu tempat bagi Nabi Musa. Bukan tempat Allah Ta'ala di sana, tidak. Tapi tempat bagi Nabi Musa. Lalu tu maknanya dia boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka maha suci Allah daripada bertempat. Sebagaimana ulasan-ulasan kita, pengajian kita, maknanya pegangan kita Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita belajar di Mukhalafatuhu Ta'ala lil Hawadis. Dan barang siapa mendakwa, dia mengaku dengan lidah dia, dia dakwa akan melihat Allah Ta'ala di dalam jaga. Kalaulah dia dakwa lihat Allah Ta'ala dalam jaga pada dunia, yakni di dalam dunia,
Ni lain daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa tapi gak lain daripada Nabi kita lah pok dakwa tu. Selain daripada Nabi kita dia dakwa. Jawabnya, maka tiada syok pada kufurnya kufur barang siapa tersebut. Tak ada syok lagi, tak ragu-ragu lagi dia ni kufur. Orang yang maknanya dia dakwa lihat Allah dalam jaga atas dunia. Adapun di dalam tidur, yakni ada pun barang siapa yang mendakwa akan melihatnya di dalam tidur gitu. Maka tiada khilaf pada harus melihat Allah Ta'ala. Ni tak ada khilaf. Harus lihat Allah Ta'ala bila dalam tidur, bila dalam dunia. Dan jatuhnya, yakni berlaku melihat Allah Ta'ala dalam dunia tadi tu. Tak ada khilaf. Boleh terjadi benda tu. Tapi dalam tidur lah. Lihat tadi tu pun, nampak tu pun, kita tak boleh nak gambar. Laisa kamislihi syai'. Ini sebagaimana berlaku di wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahulah amat ibadat dia tu setara mana tu deh. Boleh lihat Allah Ta'ala dalam tidur, maknanya dalam mimpi. Lihat Nabi pun bersadar. Tu pun payah dah kita. Ni lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya benda tu harus saja. Harus. Dan lagi akan dilihatkan dia kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala oleh mukminun, oleh segala orang yang beriman. Bila? Di dalam akhirat, dalam syurga lah maknanya. Dilihat dengan tiada kaifiyah. Akan dilihat oleh kita. Ni mana dalil dia nya? Dalil dia nya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala sebut wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Bermula segala muka-muka pada hari akhirat kelak, muka dia tu cerah-cerah belaka, elok-elok belaka. Kerana apa? Ila rabbiha nazirah, melihat ia kepada Tuhannya. Ini dalil menunjuk maknanya harus melihat Allah Ta'ala di akhirat. Adapun ahli Mu'tazilah mustahil lihat di dunia, mustahil juga lihat di akhirat. Dalil dia la tudrikuhul ayat Quran tu la tudrikuhul absar, tak boleh nak mendapat oleh mata-mata. Tu dalil juga. Guna Al-Quran juga di dia pun mustahil lihat Allah Ta'ala. Ada ayat Quran dia, ada pegangan dia. Adapun kita ahli sunnah la tudrikuhul absar, maknanya tak boleh lihat oleh mata-mata ai fid dunya, di dunia. Adapun di akhirat boleh, boleh lihat Allah Ta'ala. Adapun di dia, tak boleh. Dunia pun tak boleh, akhirat pun tak boleh. Tu. Adapun ayat tadi, kita kata wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Adapun di sisi Mu'tazilah, dia kata muka-muka lihat tadi itu bukan lihat Allah Ta'ala. Muka cerah-cerah tadi bukan lihat Allah, tapi lihat nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muntaziratun nikmatu rabbiha. Duk nanti-nanti nak tengok nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu di Mu'tazilah dia takwil gitu. Adapun kita lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalilnya tadi wujuhun yauma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sama. Nabi kata innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatul badr. Apa? Nabi kata bahawasanya kamu selagi akan lihat kamu akan Tuhan kamu sebagaimana melihat tu pada malam bulan purnama penuh. Ada bulan purnama cerah. Ini bukan nak kata Allah Ta'ala tu seperti bulan purnama, tidak. Tapi nak menyatakan lihat tadi tu terang sangat. Nyata sangat boleh lihat Allah Ta'ala tu sebagaimana kita tengok bulan lah. Tengok-tengok bulan tu, nampak betul. Sebab bulan purnama nampak terang, nampak nyata. Begitulah di akhirat maknanya. Ada pun Mu'tazilah, dia takwil juga hadis tadi. Dia takwil dengan katanya akan lihat kasih sayang Allah Ta'ala. Bukan lihat Allah, dia kata akan lihat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana nyatanya lihat pada malam bulan purnama. Boleh tengok kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kasih sengoti Allah Ta'ala di akhirat kelak. Tu di sisi Mu'tazilah.
Tu katanya maknanya semuanya ambil daripada dalil Al-Quran belaka. Ambil dalil Al-Quran belaka, tapi salah dengan tidak ya. Ada pun Mu'tazilah tu, salah lah tu. Salah. Tidak selari dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, masuk di dalam kata 72 puak. Ambil dalam Al-Quran juga. Sebagaimana kita drive kereta lah. Kita drive kereta, sama-sama drive kereta. Tapi ada yang mahir, ada yang tidak mahir. Ada kadang-kadang dia mengantuk, masuk dalam lokal, masuk terjun highway, masuk dalam gang dan sebagainya. Tapi hak ni molek dia naik, cermak molek naik, relax. Begitulah. Dalil ambil dalam Quran semua. Tapi salah, tak betul. Begitu juga Wahabi. Sebagaimana Wahabi dalam bab qada sembahyang tu. Tengok. Adapun di sisi maknanya 4 mazhab wajib qada solat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha iza zakaraha. Katanya Nabi, siapa-siapa yang lupa sembahyang. Orang tu galik, dia lupa. Dia galik. Maknanya ingat semacam semayang dah maknanya. Rupa-rupanya azan sah tiba-tiba, tak sembahyang zuhur lagi rupanya tu terlupa. Siapa-siapa yang terlupa tu, bukan buat-buat lupa tidak, dia terlupa sengaja. Terlupa sungguh. Tu bukan buat-buat tidak. Siapa-siapa yang lupa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au nama anha, ataupun dia ketiduran, tinggal daripada sembahyang. Dia tertidur. Dia maknanya dia tidur tadi tu sebelum masuk waktu zuhur umpamanya. Tidurlah dia ngantuk sangat ni. Tiba-tiba bangunnya pukul 6 petang. Tidur, tak sembahyang zuhur. Tu. Manakala begitu dia tidur tinggal daripada sembahyang tadi tu, falyusalliha iza zakaraha, maka hendaklah dia qada sembahyang apabila dia ingat. Maka di sisi kita maknanya mazhab Pak, maknanya wajib qada orang yang lupa, orang yang tidur, dan qiyah aulawiyah daripada hadis tu, apatah lagi orang yang tinggal dengan sengaja. Kerana hak tidur tadi tu ataupun yang tinggal maknanya dengan lupa tadi tu, hak tu tak berdosa tu. Hak tak berdosa pun Nabi suruh qada. Apatah lagi yang tinggal maknanya dengan berdosa, sengaja tadi tu. Lebih aula lagi lah, tu panggil qiyas aulawiyah. Apatah lagi, lebih-lebih lagi lah. Min babil aula lah yang tu maknanya lebih-lebih lagi kena qada. Maka di sisi mereka, maknanya golongan-golongan Wahabi ni, di sisi dia maknanya Nabi kata dua je. Pegang zahir, kena pegang zahir. Tak boleh kita takwil gitu. Tak boleh kita ada qiyah-qiyah aulawiyah. Tak boleh kita nak pandai-pandai. Tak boleh kita nak bijak koksi dengan ayat Quran maknanya. Baiklah, tak apalah. Apa nak kata dengan ayat wala taqul lahuma uffin pula. Jangan sesekali kita maknanya kata kepada kedua ibu bapa kita Ayat Quran kata Bakal lu taekwondo. Tarik telinga mak kita, jetik telinga mak kita, tak ada hadis tu. Tak ada ayat Quran sebut tu. Saja. Maknanya lah kalau pegang zahir, lah saja. Kok tak lehnya. Saya pak tak apa. Itu. Takin tekok tak apa maknanya. Tu maknanya salah. Tapi ayat Quran belaka pegangnya. Hadis belaka rujukan dia nya. Tapi direba salah. Ni sama juga. Tu kata maknanya Mu'tazilah pun ayat Quran juga. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah pun ayat Quran juga. Itulah. Dan setengah daripada mungkinat itu, wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Tak dah habis juga. Ajaknya nak berhenti di nu. Di sifat Nabi nu. Maknanya bulan Syawal ni kita sambung situ. Tu pun panjang juga tu. Panjang di bahasan tu. Tak apa, berhenti situ. Kita berdoman baca sikit. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala.
Saya tak ingat. Berapa muka surat apa? 20 dia. Cuma baris mana? Apa baca? Baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belah daripada bawah. Sik. Nanti tu. Hari tu ni ada cara dan sunat berdiri pada sah awal kerana sabda Nabi SAW, jikalau mengetahui kelebihan awal tiba-tiba tidak dapat melainkan dengan undi, nescaya menuntut undi untuk itu kemudian sah kedua. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan afdal tiap-tiap saf itu. Afdal maknanya kasirun sawab, banyak pahala. Alhamdulillah. Dan afdal tiap-tiap saf itu. Tiap-tiap saf maknanya nisbah pada tiap-tiap saf. Maknanya saf pertama sama-sama saf pertama. Sah kedua sama-sama sah kedua. Sah ketiga sama-sama sah ketiga. Begitulah. Ni hok dulu maknanya kita duk bicara berkaitan dengan saf. Sah awal tu lebih. Maka cara tertibnya sah awal tu paling utama kerana hadis Nabi SAW. Lepas tu sah yang kedua diikutinya. Lepas tu sah yang ketiga diikutinya. Lepas tu ke belakang. Malam ni pula nak cerita tiap-tiap sah pula. Kalau sah pertama, yang mana tadi hok tu bilangan sah. Satu dah lebih. Dua, kedian sikit. Ketiga, kedian sikit. Yang ni hok sama-sama sah. Kalau sah pertama. Kalau sah kedua. Mana hok lebih pula? Ada lebih kurang juga antara tiap-tiap sah tadi tu. Dan afdal tiap-tiap saf itu pula. Nisbah sah tu lah. Saf pertama sama-sama saf pertama. Saf kedua sama-sama saf kedua. Ialah di kanan imam. Hok paling lebihnya hok duduk di kanan imam. Yang di kanan imam lah yang paling lebih. Ni ada hadis Nabi SAW, maknanya Allah Ta'ala dan malaikat duduk selawat kepada mereka-mereka yang duduk di saf yang sebelah kanan. Itu ada hadis Nabi SAW. Sebab tu tubik gini ni. Afdal maknanya bagi tiap-tiap sah tu ialah duduk di kanan imam. Di sama-sama sah pertama, sama-sama sah pertama ni. Hok mana lebih? Lebihnya hok paling di kanan. Hok sebelah kanan imam. Adapun sebelah kiri, adapun hok belakang imam betul-betul, lebih dia lagi. Lebih hok sebelah imam lagi dibandingkan dengan di belakang imam ataupun dengan sebelah kiri imam. Lebih di kanan imam. Dan di kanan imam aula daripada hampir kepadanya kepada imam. Hampir pada kiri imam. Tu dia. Dan di kanan imam aula. Dan di kanan imam, yakni walau jauh gitu. Dan di kanan imam, yakni walau jauh sekalipun orang yang berada di posisi kanan imam hok sah awal ni. Aula, lebih dia lagi walau jauh daripada hampir kepadanya kepada imam, yang hampir tu pada kiri imam, hok sebelah pihak kiri imam. Walaupun dia dekat dengan imam, tapi dia sebelah kiri, hok jauh sebelah kanan tu, lebih aula dia lagi, banyak pahala dia lagi, nisbah gemuknya di dia. Tu maknanya kanan ni lebih seperti daripada belakang imam ataupun di kiri imam. Ini kelebihan, maknanya kedudukan kita berada di dalam saf tu. Saf pertama, saf kedua, saf ketiga, lebih saf pertama. Sama-sama saf pula. Yang kanan lebih daripada yang kiri.
Jaga tu, nanti tak faham tu. Dan di kanan imam, kalau tak tanda, tak faham. Dan di kanan imam, walau jauh. Tulis gitulah, nak suruh mudah faham. Aula daripada hampir kepadanya, kepada imam, hampir yang makmum pada kiri imam. Tanda. Dan mendapat saf awal. Aula daripada mendapat rokok. Rokok mana? Yang lain daripada rakaat yang akhir. Ni masalah apa pula? Dan mendapat saf awal. Kita duduk saf awal tu. Aula lebih banyak pahala daripada mendapat rokok. Daripada kita derokok. Rokok mana? Rokok yang lain daripada rakaat yang akhir. Aula kita duduk saf awal lagi daripada kita derokok serta imam. Tapi rokoknya syarat rokok selain daripada rokok rakaat yang terakhir. Ni masalahnya, kita duduk berhadapan dengan situasinya. Kita masuk dalam masjid, masuk, imam dalam rokok. Bila imam dalam rokok, kita masuk tadi tu, maka berlaku dua tindakan hati kita. Sama ada nak pergi kepada saf awal, ataupun kita nak duduk di saf yang sambung dengan dia. Contohnya ada di saf ketiga. Tapi kita nampak dah ada saf awal tu, boleh pergi. Boleh masuk duduk situ solat. Tapi sekiranya maknanya, kita nak naik tadi tu kena tengok rokok rakaat ke berapa. Kalaulah bukan rakaat yang akhir, yang terakhir, maka aula kita pergi duduk di saf awal. Kerana ada lagi ni, maknanya rakaat-rakaat lain. Ada mungkin boleh jadi rakaat kedua, ada lagi sempat lagi kita rakaat dengan dia. Mungkin ada rokok yang ketiga lagi, sempat lagi kita maknanya rakaat dengan dia. Sebaliknya, ada pun mendapat rokok rakaat yang akhir pula. Adapun mendapat rokok rakaat yang akhir pula, aula daripada mendapat saf awal. Adapun masuk, oh rakaat yang terakhir dah ni, rokok yang terakhir dah ni. Maknanya yang ni aula kita pilih, tak apalah duduk belakang pun, tak duduk di hadapan saf awal pun. Kerana apa? Kerana kita dapat jemaah dengan dia. Apa ni? Kita dapat rakaat yang dengan dia. Sebab dia duduk di rakaat yang terakhir dah, ataupun dia duduk di rokok yang terakhir dah. Maka dalam situasi ni kita kena aulanya, maknanya walaupun duduk di belakang, tidak duduk di saf awal pun, aula yang ni. Sebab dianya imam ni maknanya duduk di rokok yang terakhir dah. Duduk di rokok yang rakaat yang terakhir dah. Adapun masalah tadi, bukan rokok yang terakhir. Maknanya kalaulah bukan rokok yang terakhir, aula kita cari duduk depan dulu. Aula kita cari duduk depan dulu. Dan sekurang-kurang saf 2 orang. Wallahu alam, panjang tu. Yang tu sampai banyak tu. Kena baca pedoman. Banyak maknanya. Wallahu alam, stesen dah. Cukup. Apa ni? 2 hari Sabtu ni Tok Raja Omar deh. Maknanya asalnya nak buat kelas ganti. Jadi tak ada batal. Batal. Maknanya nampak mesej tu di surah Haji Ismail tu 20 tu. Leh. Tak apa. Gitulah. Lepas daripada surah tu boleh mari sini. Lepas Isya ni ke? Lepas Isya deh. Tak meh. Okey, tak apa. Wallahu alam, maknanya ni pertemuan terakhirlah untuk pengajian kita. Kita akan sambung pada lepas daripada bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Wallahu alam.